Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan audio Imam Mahdi dan Akhir Zaman, bahagian kedua. Nabi Isa atau Imam Mahdi menghentikan jizyah. Kata jizyah berasal dari kata jaza, artinya membalas jasa atau mengganti kerugian terhadap suatu perkara atau terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Jizyah ini dikaitkan dengan surah At-Taubah ayat 29. Qatilul lazina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhiri wa yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal lazina utul kitaba hatta yu'tul zihza an yadi wahum sogirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan atas apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Dalam istilah lain yang lebih mudah difahami, jizyah ialah sejenis bentuk cukai yang dikenakan oleh Rasulullah SAW ke atas penduduk non-Muslim di Madinah pada waktu itu. Sebagaimana imbalannya, pihak non-Muslim yang membayar jizyah dibiarkan untuk mempraktikkan ibadah mereka, menikmati sejumlah kebebasan tertentu, berhak mendapatkan keamanan dan perlindungan sama ada ancaman dari dalam atau dari luar, dan juga bebas dari kewajiban jihad atau ketenteraan. Jizyah ini wajib dibayar satu kali dalam masa 1 tahun oleh kaum lelaki yang ada kemampuan. Tidak ada paksaan kepada yang tidak mampu. Kaum wanita, kanak-kanak, dan orang tidak berakal dikecualikan dari membayar jizyah. Berbanding dengan umat Islam pula, diwajibkan membayar zakat 1 kali dalam masa 1 tahun ke atas harta yang dimiliki dan terikat dengan tanggungjawab jihad atau ketenteraan. Di zaman Rasulullah SAW, kaum musyrik dan ahli kitab berusaha untuk menghapuskan agama Islam, maka turun ayat ini berbentuk perintah untuk memerangi mereka sehingga mereka tunduk menyerah. Jika mereka ingin terus tinggal di negara yang diperintah oleh Islam, maka mereka wajib membayar jizyah cukai. Ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara di samping zakat yang dibayar oleh umat Islam. Pendapatan negara ini dibelanjakan demi keamanan dan kemajuan negara serta kesejahteraan seluruh rakyat, termasuklah kaum musyrik dan ahli kitab yang menjadi rakyat dalam negara yang ditakbir oleh Islam. Jizyah yang dikenakan ini jika dianalisa asasnya ialah perang agama yang dilancurkan oleh mereka semata-mata untuk menghapuskan agama Allah, yaitu Islam. Di zaman Nabi Isa akhir zaman, yaitu zaman sekarang, tidak ada peperangan dilancarkan ke atas umat Islam semata-mata untuk menghapuskan agama Islam. Peperangan hari ini ialah sejenis peperangan yang didorong oleh faktor politik dan kuasa ekonomi. Tugas Nabi Isa akhir zaman ialah memanggil umat manusia kepada Allah dan Rasul-Nya. Kejayaan ini pasti tercapai kerana ini rencana Allah SWT yang diberikan kepada Rasul-Nya, yaitu Nabi Isa akhir zaman. Oleh itulah terbelakang Nabi Isa alaihissalam akhir zaman menghapuskan jizyah dapat didasarkan kepada beberapa alasan. 1. Peperangan dilancarkan atas dasar menghapuskan agama Islam sudah tidak berlaku lagi. 2. Misi Nabi Isa akhir zaman akan mencapai kejayaan di mana pada ketika itu majoriti umat manusia memilih Islam sebagai agama mereka. Ahli kitab atau kaum musyrik atau kafir menjadi kelompok yang minoriti. Bilangan mereka yang cukup kecil berbanding dengan umat Islam tidak menjadi bebanan pembelanjaan kepada negara dan tidak mendatangkan ancaman kepada negara. Nomor 3, jumlah umat Islam sebagai kelompok majoriti penduduk bumi dengan nilai ketakwaan yang tinggi merupakan satu jaminan
kepada tercapainya keharmonian, kesejahteraan, kedamaian dan keamanan yang luar biasa. Harta kekayaan negara melimpah ruah kerana segala apa yang dimiliki umat Islam pada waktu itu adalah milik mutlak Allah SWT. Umat Islam hanya menganggap dirinya sebagai penjaga amanah kepada harta kekayaan yang ada atas dasar ketakwaan kepada Allah SWT. Oleh itu kekayaan yang melimpah ruah, keharmonian, keamanan dan kedamaian yang wujud menyebabkan jizyah tidak diperlukan lagi. Ini dimaksudkan Nabi Isa akhir zaman menghapuskan jizyah. Tanda khusus kedatangan Imam Mahdi, gerhana bulan dan matahari dalam bulan Ramadan. Jika Imam Mahdi atau Isa Al-Masih sudah diutus, hanya wajib didukung dengan tanda agar umat manusia tidak berkesempatan mengingkarinya. Berkaitan hal ini, Rasulullah SAW memberi tanda yang begitu khusus bagi kedatangan Imam Mahdi, yaitu satu tanda dari Allah SWT yang mana secara total di luar kemampuan manusia untuk mencampurinya. Tanda ini benar-benar bakal menguji keimanan seseorang Muslim terhadap Imam Mahdi, karena apabila tanda ini menjadi kenyataan, mereka yang pentingkan dunia dan takut kepada sesama manusia akan berusaha mendolak-dalik mengingkarinya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya bagi Mahdi kami ada dua tanda yang belum pernah terjadi semenjak langit dan bumi diciptakan. Akan terjadi gerhana bulan pada malam pertama, malam-malam gerhananya pada bulan Ramadan, dan akan terjadi gerhana matahari pada hari pertengahan, hari-hari gerhananya pada bulan Ramadan itu juga." Darul Qutni, Jilid 2, halaman 65. Tanda khusus ini telah dirakamkan oleh seorang ulama tersohor, pakar hadis bernama Syekhul Islam, Sayyidina Ali bin Umar Ad-Darul Qutni. Beliau pernah mencabar penduduk Baghdad seperti mana termaktub dalam sebuah buku bertajuk Hasyiah Nakbatul Fikr, halaman 56. "Wahai penduduk Baghdad, janganlah kamu kira bahawa seseorang akan berani mengadakan hadis-hadis palsu sedangkan saya masih hidup." Syekhul Islam Sayyidina Ali bin Umar Ad-Darul Qutni dengan kepakaran serta kemampuan yang diberikan Allah SWT padanya, begitu yakin dapat membezakan di antara hadis palsu dan benar, sehingga beliau mencabar penduduk Baghdad pada masa itu agar jangan ada di antara mereka yang berani mengadakan hadis palsu selagi dia masih hidup. Penjelasan gerhana bulan dan matahari dalam bulan Ramadan. Penjelasan bagi hadis tersebut di atas ialah gerhana bulan boleh berlaku pada salah satu daripada 3 malam, yaitu pada 13, 14 dan 15 hari bulan purnama. Untuk tanda Imam Mahdi yang diutus menurut Rasulullah SAW, gerhana bulan pasti terjadi pada malam pertama, yaitu pada 13 hari bulan. Bagi gerhana matahari pula boleh berlaku pada salah satu daripada 3 hari, yaitu pada 27, 28 dan 29 hari bulan. Untuk tanda Imam Mahdi yang diutus menurut Rasulullah SAW, gerhana matahari pasti terjadi pada hari pertengahan, yaitu pada 28 hari bulan. Selanjutnya menurut Rasulullah SAW lagi, kedua-dua gerhana ini istilah terjadi dalam bulan Ramadan yang sama. Tanda ini amat unik dan ianya daripada Allah yang Maha Berkuasa mengatur alam cakrawala ini. Berkaitan tanda khusus ini pasti ada yang mempertikaikannya kerana sumbernya bukan dari hadis sahih, sita. Dalam arti kata lain, tergolong dalam kategori hadis daib atau palsu. Hadis yang dianggap daib atau palsu sememangnya terdapat alasan yang kukuh untuk menolaknya. Pertimbangan akal yang waras, sesuatu hadis yang dianggap dusta, boleh bertukar menjadi nyata dan benar jika terdapat dukungan buktinya jelas. Hadis ini tidak lagi boleh dianggap lemah dan palsu jika benar-benar terjadi menepati sabda Rasulullah SAW, sebab tidak ada manusia yang sanggup mengatur pergerakan alam agar berlaku gerhana bulan dan matahari seperti dalam hadis Rasulullah SAW. Keseluruhan kenyataan dalam hadis Rasulullah SAW tentang gerhana bulan dan matahari teramat penting untuk diperhatikan, yaitu 1. Sesungguhnya bagi Mahdi kami ada 2 tanda yang belum pernah terjadi semenjak langit dan bumi diciptakan. Bermakna hanya akan terjadi apabila diutus Imam Mahdi. Sebelumnya tidak pernah terjadi.
Fakta ini boleh disahkan melalui rekod maklumat yang terdapat dalam simpanan pihak NASA atau mana-mana jabatan astronomi sesebuah negara. Kedua, akan terjadi gerhana bulan pada malam pertama, malam-malam gerhana pada bulan Ramadan, dan akan terjadi gerhana matahari pada hari pertengahan, hari-hari gerhananya pada bulan Ramadan itu juga. Tarikh yang tepat dan nyata disebutkan. Hal ini menjamin kepastian dan mengelakkan kekeliruan. 3. Pada bulan Ramadan itu juga. Tanda ini diperkuatkan lagi dengan ketentuan bulan khusus, yaitu bulan Ramadan. Kedua-duanya gerhana tersebut mesti terjadi dalam bulan Ramadan yang sama. Ketiga-tiga syarat di atas wajib dipenuhi bagi mendukung dakwaan seseorang yang mengaku sebagai Imam Mahdi dan Nabi Isa yang dijanjikan kedatangannya di akhir zaman. Dakwaan mesti dibuat terlebih dahulu dan disusuli dengan tanda gerhana bulan dan matahari dalam bulan Ramadan. Gerhana bulan dan matahari dalam kitab Injil dan kitab Hindu. Dalam kitab Injil Perjanjian Baru, Nabi Isa alaihissalam menubuahkan tentang kedatangannya buat kali kedua. Segera sesudah seksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Matius bab 24 ayat 29. Seorang penganut agama Hindu bernama Mahatma Surdaji merakamkan bahawa apabila Kalki avatar pemusnah kejahilan muncul, bulan dan matahari akan gerhana. Beliau menulis, bulan dan matahari akan gerhana dan pada waktu itu banyak keganasan dan kematian. Sudas Sursagar, Ocean of Melody. Imam Mahdi dalam surah Al-Jumu'ah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Jumu'ah yang berbunyi, "Wallazi bahasa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim." Artinya, dialah zat yang telah mengutus di tengah-tengah kaum yang ummi, buta huruf seorang rasul dari antara mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka tanda-tandanya, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan juga kepada kaum yang lain daripada mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surah Al-Jumu'ah ayat 3 hingga 4. Ayat di atas menerangkan bahawa Allah SWT seolah-olah akan mengutus Nabi Muhammad SAW 2 kali kepada 2 kaum dan 2 zaman yang berbeza, dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Kaum yang pertama adalah penduduk Mekah, ummi buta huruf. Dan kaum yang kedua adalah satu kaum yang tidak pernah bertemu dengan penduduk Mekah yang buta huruf itu. Kepada kaum ini, yaitu kaum yang tidak pernah bertemu dengan penduduk Mekah, Allah SWT juga mengutuskan seorang rasul kepada mereka. Kesimpulannya, Allah SWT menjelaskan bahawa akan diutus seseorang tanpa membawa syariat baru dari umat Rasulullah SAW sendiri, yakni umat Islam, untuk mengembalikan ajaran Islam sebenar yang pernah dibawa oleh Rasulullah SAW. Ayat ini memberi harapan yang amat besar dan penuh makna kepada umat Islam. Bagi mengelakkan kekeliruan di kalangan umat Islam, Rasulullah SAW sendiri telah memberikan tafsiran kepada ayat ini dan sudah tentu di bawah bimbingan Allah SWT. Diriwayatkan oleh Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW ketika surah Jumu'ah turun dan ketika sampai kepada ayat wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu?" Rasulullah SAW tidak menjawab sehingga sahabat itu bertanya 2 atau 3 kali. Kemudian rawi berkata, "Bersama kami ketika itu ada Salman Farsi berasal dari Iran." Rasulullah SAW meletakkan tangannya di atas bahu Salman Farsi radhiyallahu ta'ala anhu sambil bersabda, "Bila iman dari orang-orang Islam telah terbang ke bintang Suraya,
maka seorang laki-laki atau lebih daripada mereka ini keturunan bangsa Parsi akan mengembalikannya. Hadis Bukhari, Kitab Tafsir Surah Juma. Rasulullah SAW menggambarkan seseorang dari umat Islam berketurunan bangsa Parsi Iran akan diberi tanggungjawab untuk menanamkan semula keimanan di dada umat Islam. Apabila diambil kira fakta dari tafsiran Rasulullah SAW terhadap surah Al-Jumu'ah ayat 3-4 ini, maka personaliti hebat yang digambarkan dalam surah Al-Jumu'ah yang mana dijanjikan kedatangannya di akhir zaman untuk memenangkan Islam hanya boleh dirujukkan kepada Isa al-Masih alaihissalam sebagai Imam Mahdi. Beriman kepada Imam Mahdi adalah wajib. Hanya orang yang ingkar saja yang akan terus menolak. Oleh itu, jika ada orang mendakwahkan dirinya sebagai Imam Mahdi pada awal abad ke-14 dan didukung pula oleh gerhana bulan dan matahari seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, maknanya dakwaan orang tersebut adalah benar. Jika orang yang mendakwahkan dirinya sebagai Imam Mahdi didukung pula oleh tanda-tanda seperti mana dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dan dalil-dalil dalam Al-Quran, sudah tentu orang tersebut menjalani seluruh kehidupannya dengan berpandukan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Imam Mahdi ialah seseorang dari umat Rasulullah SAW akan merefleksikan kehidupan sebenar Rasulullah SAW kerana tugasnya ialah mengembalikan ajaran sebenar syariat Islam. Oleh itu, wajiblah bagi umat Islam menyelidikinya dengan mengkaji ajaran yang dibawanya, sama ada berdasarkan pada Al-Quran Karim dan Sunnah Rasulullah SAW atau sebaliknya. Jika sudah terbukti benar, adalah satu dosa yang amat besar jika umat Islam menentang dan menolaknya. Sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, meskipun terpaksa menghadapi bermacam-macam kesulitan dan rintangan, umat Islam diwajibkan menerima dan mengikuti Imam Mahdi kerana dia adalah Khalifatullah. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu melihat Imam Mahdi, maka segeralah kamu baiat walaupun harus merangkak melalui rintangan salji kerana beliau itu adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Hadis Ibnu Majah. Imam Mahdi adalah berpangkat Rasul. Lantaran itu menolak Imam Mahdi sebagai Rasulullah di akhir zaman, maka akan terjejaslah rukun iman seseorang Muslim. Penggenapan tanda Imam Mahdi dalam tahun 1894. Pada tahun 1890, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian, India di atas perintah Allah SWT mendakwakan dirinya utusan Allah SWT sebagai Imam Mahdi dan Isa yang dijanjikan kedatangannya di akhir zaman. Pada tahun 1894, sebagai dukungan kepada dakwaan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, maka telah terjadi gerhana bulan dan matahari tepat seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Fakta kejadian gerhana bulan dan matahari pada tahun 1894 adalah seperti berikut. 1. Gerhana bulan 13 hari bulan Ramadan 1311 Hijrah bersama 21 hari bulan Mac 1994. Nota, gerhana bulan boleh terjadi pada 13, 14, 15 hari bulan. Untuk tanda khususnya diutusnya Imam Mahdi, ianya harus terjadi pada tarikh pertama, iaitu pada 13 hari bulan. Gerhana matahari 28 hari bulan Ramadan 1311 Hijrah bersama 6 hari bulan April 1894. Nota, gerhana matahari boleh terjadi pada 27, 28 dan 29 hari bulan. Untuk tanda khusus diutusnya Imam Mahdi, ianya harus terjadi pada tarikh pertengahan, iaitu pada 28 hari bulan. Selain daripada 3 syarat tersebut di atas, aspek lain yang perlu diambil kira berkaitan dengan gerhana bulan dan matahari ialah 1. Orang yang mendakwakan dirinya sebagai Imam Mahdi mestilah dibuat sebelum terjadinya gerhana. Jika dakwaan dibuat sesudah terjadinya gerhana, boleh jadi ramai orang-orang yang mendakwakan diri dan ini menyukarkan dalam menentukan orang yang benar-benar dilantik oleh Allah SWT sebagai Imam Mahdi. Nomor 2, orang yang mendakwa dirinya sebagai Imam Mahdi mestilah menyedari tanda dimaksudkan oleh hadis tersebut dan mengumumkan kepada dunia bahawa
Sayalah Imam Mahdi yang mana tanda khusus gerhana bulan dan matahari dalam bulan Ramadan yang sama telah terjadi sebagai bukti kepada kebenaran dakwah saya. Sila rujuk link di bawah untuk penjelasan lebih lanjut tentang gerhana bulan dan matahari pada tahun 1894. Akhir zaman dan tanda-tandanya. Apakah arti akhir zaman? Bilakah akhir zaman? Masih lama lagikah akhir zaman? Di bawah ini adalah pertanyaan lumrah di kalangan umat Islam. Jika dikatakan bahwa sekarang sedang akhir zaman, umat Islam akan mempertikaikannya dengan soalan seperti, macam mana dikatakan akhir zaman sedangkan Imam Mahdi belum diutus, Dajjal dan Ya'juj Ma'juj belum muncul, Nabi Isa belum turun dari atas langit. Atau jika dikatakan Imam Mahdi sudah diutus, umat Islam akan mempertikaikannya dengan soalan seperti, macam mana Imam Mahdi sudah diutus sedangkan dunia belum akhir zaman? Dunia belum hendak kiamat, Dajjal belum muncul dan Nabi Isa belum turun dari langit diiringi oleh malaikat. Kekeliruan dalam memahami akhir zaman menyebabkan apabila tiba masanya Imam Mahdi diutus, umat Islam tidak akan dapat mengenalinya sebab terhalang oleh kenyataan di atas, yakni satu persoalan yang sukar dicari jawapan yang tepat. Persepsi umum bagi umat Islam tentang tanda akhir zaman ialah zahirnya tanda akhir zaman menunjukkan bahawa adalah benar dunia ini pasti akan berakhir pada suatu hari nanti yang mana hanya Allah SWT saja yang tahu masa dan ketikanya dengan pasti. Zahirnya tanda tersebut membuktikan dunia dalam proses menghampiri zaman kehancurannya. Inilah fahaman umat Islam pada umumnya. Yang perlu difahami oleh umat Islam ialah apabila zahir saja tanda-tanda akhir zaman, bermakna itu menandakan umat manusia dan dunia seisinya sedang berada dalam rangkulan peringkat akhir zaman. Di zaman inilah Imam Mahdi dan Nabi Isa diutus. Dajjal dan Ya'juj Ma'juj muncul. Namun penghalang seterusnya tetap hadir kerana persoalan lain akan timbul pula seperti di bawah ini. Dajjal makhluk bermata satu, gagah perkasa yang mengurunkan belum muncul. 2. Nabi Isa diiringi oleh malaikat belum turun dari langit. Banyak lagi persoalan demi persoalan yang bakal timbul dan perlu dijawab dengan cara bernas. Apa yang jelas tidaklah semudah itu Imam Mahdi dan Nabi Isa melaksanakan tugasnya, kerana yang akan menjadi penghalang dan malahan menjadi penentang tegar ialah umat Islam itu sendiri akibat dari kekeliruan dalam memahami pelbagai aspek berkait rapat dengan Imam Mahdi, Nabi Isa, Dajjal dan Ya'juj Ma'juj serta persepsi akhir zaman yang keliru. Para ahli antropologi telah menyimpulkan bahawa evolusi perkembangan tamadun kehidupan manusia boleh dibagikan dalam beberapa peringkat. Daripada itu muncullah istilah zaman batu, zaman logam dan sebagainya. Setiap peringkat zaman memakan masa yang begitu lama sehingga ratusan ribu tahun lamanya. Secara ringkasnya, zaman boleh dikategorikan kepada 3 bahagian, iaitu permulaan zaman, pertengahan zaman dan akhir zaman. Dalam konteks akhir zaman, 2 bahagian peringkat zaman iaitu permulaan zaman dan pertengahan zaman tidak begitu relevan untuk dibahas. Dengan mengambil kira kemajuan tamadun manusia yang dicapai pada masa ini adalah penting dibahas bagi mencari kepastian sama ada zaman sekarang peringkat akhir zaman atau peringkat pertengahan zaman. Apakah yang terjadi kepada umat manusia di akhir zaman? Apakah ianya hanya berlangsung buat seketika untuk beberapa tahun saja? Jawabnya pasti tidak demikian. Seperti mana permulaan zaman dan pertengahan zaman yang memakan masa ratusan ribuan tahun lamanya, peringkat akhir zaman juga membawa umat manusia meniti waktu yang sangat panjang dan akhirnya dengan tamatnya alam maya ini bersama segenap isinya dan mulalah kehidupan akhirat. Berapa lama berjalan peringkat akhir zaman ini sudah pasti tidak kurang jangka waktunya berbanding dengan peringkat permulaan zaman dan pertengahan zaman. Namun para ulama menyebabkan kekeliruan kepada ummah apabila mereka membagikan tanda-tanda akhir zaman kepada tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar tanpa menembusi pertimbangan bahawasanya masa inilah era akhir zaman. Menurut mereka, akhir zaman adalah apabila tanda besar
yaitu muncul makhluk Dajjal bermata satu yang hudu lagi menakutkan dan diutus Imam Mahdi serta Nabi Isa, pembunuhan haiwan babi dan pemataan salib secara besar-besaran, dan setelah itu tidak lama kemudian dunia pun kiamat, maka bermulalah kehidupan akhirat. Satu pahaman yang amat merugikan umat Islam, sebab pahaman seperti itu menjadi penghalang utama kepada umat Islam untuk mengenali Dajjal dan Ya'juj wa Ma'juj sebagaimana musuh dan Imam Mahdi atau Nabi Isa sebagai juru selamat daripada Allah SWT. Mengenai peringkat akhir zaman ini, teramat penting sebab dalamnya terdapat janji Rasulullah SAW dan Allah SWT tentang kedatangan seorang pembaru zaman dan penyelamat umat manusia yaitu Imam Mahdi dan Nabi Isa AS. Seringkali kedengaran orang berkata bahawa Imam Mahdi, Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj belum muncul kerana belum akhir zaman. Apakah benar begitu? Jika umat Islam silap memahami dan mengenali akhir zaman, maka apabila Imam Mahdi, Nabi Isa, Dajjal dan Ya'juj wa Ma'juj sudah ada depan mata, umat Islam tetap saja mengatakan belum muncul. Itu bukan dia kerana belum lagi akhir zaman. Jika ini terjadi, implikasinya amat berbahaya kerana umat Islam akan menolak serta memusuhi utusan Allah SWT iaitu Imam Mahdi dan Nabi Isa kerana umat Islam menunggu personaliti lain yang belum tiba. Sebaliknya pula, umat Islam akan bersahabat dengan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Malahan kedua-dua personaliti perosak itu tanpa disedari diundang masuk ke dalam rumah-rumah umat Islam. Salli ala habibina, salli